الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya mengingatkan diri saya dan mengajak tuan-tuan, marilah sama-sama kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan patuh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia dan di akhirat berada dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita bermuhasabah diri melalui tajuk khutbah, banggakah kita menjadi tukang viral fitnah di laman sosial? Hadirin yang berbahagia, pada zaman serba moden dan canggih ini, gejala fitnah berleluasa dengan semakin pantas, ditambah lagi dengan adanya pelbagai platform media sosial dan internet di hujung jari. Penyakit hati yang telah pun wujud sejak turunnya Nabi Adam alaihi salam atas muka bumi ini kini nampaknya semakin menjadi-jadi. Jika dahulu fitnah disebarkan secara telinga ke telinga ataupun melalui lisan, mungkin mengambil masa yang agak lama untuk disebarkan, tetapi kini hanya mengambil masa beberapa saat sahaja untuk tersebar ke seluruh dunia. Fitnah tersebar melalui hujung jari sahaja, hanya dengan menggunakan telefon pintar atau skrin komputer yang membolehkan sesiapa sahaja mencipta sesuatu fitnah dan menyebarkannya kepada semua orang. Hal ini bukan sahaja memburukkan maruah mangsa fitnah, malah lebih malang lagi ia mampu membawa kepada penyakit sosial yang buruk dengan berlakunya perpecahan dalam kalangan masyarakat. Pernahkah kita terfikir apakah akibat yang akan menimpa mangsa fitnah tersebut apabila kita tidak tahu ujung pangkal suatu cerita itu, tetapi kerana hendak menjadi tukang viral fitnah, maka kita tidak mempedulikan larangan-larangan agama kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dengan firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa satu berita, maka bertabayyunlah, iaitu selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan satu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesal apa yang telah kamu lakukan. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, oleh itu, jika kita terbaca sebarang posting yang tidak dapat dipastikan kesahihannya, nasihatilah rakan kita yang berkongsi posting tersebut. Namun jika tidak mampu menasihatinya, maka kita buangkan sahaja tanpa perlu memberi sebarang respon. Samalah dengan mesej berantai, copy paste dari grup sebelah yang kita selalu terima di grup WhatsApp. Ini semua perlu diabaikan dan buang saja untuk mengelakkan kita sama-sama berkongsi maksiat dan dosa tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Hafs bin Asim, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi seorang itu digelarkan sebagai seorang pendusta apabila dia menceritakan semua yang didengarnya tanpa bertabayyun, iaitu menyelidik. Hadis riwayat Muslim. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, tidak terfikirkah kita tentang nasib individu yang menjadi mangsa fitnah
bagaimana agaknya dia ingin berdepan dengan masyarakat dan negaranya, bahkan seluruh masyarakat dunia mengecam dan menghina maruah dirinya. Oleh itu, kita sebagai umat Islam yang telah berikrar dan bersaksi menyatakan patuh kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui ucapan kalimah syahadah, tidak sepatutnya terlibat sama dalam menyebarkan fitnah tersebut. Ingatlah amaran yang keras daripada Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang yang suka hebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan juga di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara yang sedang kamu tidak mengetahuinya yang demikian. Hadirin yang berbahagia, cuba kita letakkan diri kita di tempat mangsa fitnah tersebut. Apakah perasaan kita jika difitnah dengan sesuka hati sehingga menjejaskan maruah kita? Ingatlah amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yataqarabu az-zaman wa yuqbadu al-ilm wa tazharu al-fitan wa yulqa ash-shuhha wa yakthuru al-harj. Qalu wa man harj qala al-qatlu. Zaman akan semakin dekat, dicabutnya ilmu, akan timbul fitnah-fitnah, dimasukkan ke dalam hati sifat kikir yang akan banyak al-harj. Mereka, iaitu para sahabat, bertanya, apakah al-harj wahai Rasulullah? Baginda menjawab, al-harj itu ialah pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Justru sebagai umat Islam, jauhilah kerja-kerja penyebaran fitnah ini. Janganlah kita merasa seronok menularkan berita-berita yang kita tidak tahu kesahihannya, hanya semata-mata untuk menjadi juara di laman sosial. Akibatnya sangatlah berat. Antaranya yang pertama, hilang kepercayaan dan tergolong sebagai golongan orang-orang yang fasik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 4, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawa 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali sebatan, dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang kedua, hilangnya ganjaran syurga bagi penyebar fitnah. Di akhirat kelak, orang yang membuat dan menyebar fitnah tidak akan mendapat balasan syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Huzaifah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata an-nammam, tidak masuk syurga orang yang suka menyebar fitnah. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga, menempah tempat dalam neraka jahanam. Pembuat fitnah akan menjadi penghuni neraka jahanam, manakala orang yang menyebar dan mempercayai fitnah tersebut akan juga menerima dosa dan balasan yang sama. Oleh kerana betapa buruknya kesan terhadap kehidupan umat Islam akibat daripada penyebaran fitnah, maka marilah sama-sama kita berusaha menjadi orang-orang yang sentiasa menyebar kedamaian dan saling memperkukuhkan persaudaraan. Jadilah sebagaimana seorang mukmin yang sejati, seperti yang dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu, iaitu yang bertelingkah itu, dan bertawakkallah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati perkara-perkara berikut. Yang pertama, umat Islam perlu sedar bahawa melakukan dan menyebarkan fitnah adalah dosa besar dan menjerumuskan diri ke lembah kehinaan.
Yang kedua, umat Islam perlu tahu bahawa diam itu lebih baik. Bercakap apa yang perlu dan sebarkan perkara yang bermanfaat sahaja. Dan yang ketiga, umat Islam adalah sentiasa menjaga lisan dengan baik dan bijak supaya dilindungi dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, yang keempat, umat Islam perlu sedar bahawa meskipun pintu taubat itu terbentang luas, ia ada tarikh akhirnya. Maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menimpa bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam, iaitu kerana perbuatan buruknya itu, dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar kerana mereka tidak bertaubat. Surah Al-Buruj ayat 10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.